Kirimkan salam dari Pahang. Saya Chencong Adun Semamu daripada cabang Indrama Kota. Apa khabar semua? Wah, makin semangat ni. Mestilah semangat sebab ramai bawa kanopi. Saya bawa hujan. Saya yang lebih semangat. Untuk makluman saudara-saudari semua, tempat saya, kawasan saya sebenarnya dekat dengan Najib. Setengah jam sampai ke Pekan. Tapi sekarang makin jauh. Sebab kena pergi ke Kajang. Bukan lagi dekat lah, bukan di Pahang lah, dihantar ke Kajang. Ini menunjukkan bahawa kita semua sedar sebelum ni ada pilihan raya kecil Kajang. Dan kes Anwar Ibrahim dipercepatkan dan kemudian fitnah dihantar ke penjara. Kita mengalulukan kehadiran Menteri Besar Negeri Sembilan, Yang Berhormat Datuk Seri Aminuddin. Saya panggil Amin boleh tak? Tok Min. Boleh tak? Satu tepukan gemuruh. Dia pelik Menteri Besar tak nak duduk bawah kanopi, nak duduk bawah hujan. Ini semangat Negeri Sembilan. Jadi kita nampak langkah Kajang, saya ulang, Datuk Seri Anwar Ibrahim dihantar ke penjara atas kes fitnah beliau. Sekarang Tuhan bagi sejarah itu terbalikkan kepada Najib. Najib sekarang dihantar bukan ke Sungai Buloh, tapi dihantar ke Kajang, tempat yang sama. Apa ajaran dia? Pengajaran dia, ya, kita kalau nak buat yang terbaik. Jangan buat yang jahat, jangan buat yang curi duit rakyat, jangan rompak, jangan fitnah. Kalau tidak, apa yang kita kenakan orang, orang akan kenakan balik kepada kita. Betul atau tidak? Ini satu pengajaran. Minggu depan kita dapat berita bahawa mahkamah telah jatuhkan keputusan dan kita semua rasa walaupun telah bertahun-tahun menunggu, tapi akhirnya kes-kes yang mana biarpun bekas Perdana Menteri, tetapi apabila wangnya dicuri, wang rakyat dirompak, tak kira dia siapa, dia tidak akan terlepas. Tetap akan dihumpan ke dalam penjara. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mahu rakyat menjadi tuan dalam negara ini. Rakyat menjadi tuan dalam negara ini supaya tak kiralah akan datang siapa jadi Perdana Menteri pun ataupun jadi menteri-menteri pun, dia akan menjadi lebih berhati-hati. Berhati-hati menjaga dana rakyat, menjaga rakyat, buat kerja dengan baik. Sebab kalau tidak, dia akan juga dihadap ke muka pengadilan, dihadap ke mahkamah. Ini yang kita nak, tuan-tuan dan puan-puan. Satu perubahan yang mana kita rasa dulu kita kata mahkamah ini adil. Mungkin kita hanya boleh mimpi. Tapi sekarang kurang-kurangnya kita boleh harapkan bahawa tak kira kita siapa. Tapi bila ada sistem kehakiman yang dilihat adil, kita juga boleh menuntut keadilan dengan sistem kehakiman kita. Tuan-tuan puan-puan, tadi ramai penceramah telah pun sampaikan mesej-mesej yang tertentu. Saya cuma ingin kongsikan bahawa saya graduan bidang kejuruteraan elektronik. 20 tahun lepas saya graduate, tamat pengajian, gaji pada masa itu adalah RM2,500. Okey, cukup. Dalam masa 3-4 tahun sudah boleh beli rumah. Tapi hari ini kita nampak gaji jurutera berapa? Sama juga, RM2,000 lebih. Padahal saya nampak projek-projek, saya nampak ECRL ada jurutera sivil. Gaji berapa? RM1,800. 20 tahun. Makanan di Seremban kita tahu juga naik. Di Kuantan pun naik. Seluruh negara dia naik. Kos makanan menjadi naik. Dulu harga sepinggan nasi mungkin RM4, RM3. Zaman saya RM3 penuh, kenyang. Sekarang RM6, RM8 tak kenyang lagi. Ini yang dihadapi isu ni oleh anak-anak muda kita, bahawa mereka sudah, kependapatan mereka sudah mengecut. Tidak cukup untuk menampung kehidupan mereka. Dan akibatnya makin ramai anak muda kita terpaksa mencari rezeki di sebelah sana.
ke Singapura, ya, ke negara lain. Mengapa mereka sudi jalankan kerja-kerja yang dilihat bahaya ataupun susah? Tapi di Singapura kerana gajinya tinggi. Tapi di sini sama saja. Ada satu kes jururawat. Gaji di Singapura lepas tamat pengajian dapat 3,000 Sing dollar. Jadi kali 3, okey lah, walaupun sewa mahal, makanan sana pun agak tinggi. Tapi kalau gaji di Malaysia, kalau dia tinggal di Malaysia, gajinya hanya RM1,500. Berapa kali ganda, saudara-saudari. Jadi kita nampak jurang ini menjadi terlalu besar sehingga membebankan anak-anak muda kita. Dulu mudah nak beli rumah, nak milik kereta. Tapi sekarang dengan adanya sekarang nak simpan duit untuk mak ayah pun susah. Ini isu besar yang dihadapi oleh generasi muda kita. Dan kalau mengapa terjadi? Rasuah, salah guna kuasa, pentadbiran yang tidak cekap, tidak jujur, tidak beramanah. Tak seperti Negeri Sembilan. Kita nampak hasil Negeri Sembilan bertambah. Tadi Datuk Romli dah kongsi, betul? Satu tepukan kepada pentadbiran yang kita buktikan we can be different. We can be different. Pada masa yang sama, juga nak kongsikan bahawa ekonomi kita sudah tidak ada hala tuju dah. Perdana Menteri sekarang, nama apa lah? Okey, Ismail Sabri, dari Pahang juga. Datuk Seri Ismail Sabri, sejak bila kali terakhir dia sebut tentang isu ekonomi? Tak ada, tuan-tuan puan-puan. Hala tuju kita tak ada. Kemana kita nak pergi? Industri mana? Kita nak kata model ekonomi mana? Tak ada, tak disebut. Yang sebut hanya bila harga barang naik, dia tubuh satu jawatan kuasa untuk jihad lawan inflasi. Bila harga ayam naik, dia tubuh jawatan kuasa ayam. Bila harga lembu, daging naik, tubuh jawatan kuasa daging lembu. Dan bila telur naik, macam mana? Tubuh pula satu jawatan kuasa. Saya pun boleh jadi Perdana Menteri. Tak perlulah dia, kan? So ini masalahnya yang mana kita perlu hadapi. Dan kita perlu mencari satu punca ataupun satu, kita kata, melonjakkan ekonomi kita. 5 dasar utama, dasar teras AYO Malaysia. Salah satu adalah tenaga boleh baharui. Malam ni kita tahu hujan. Sebab iklim kita sudah jadi tidak menentu. Kadang kita rasa tak hujan, dia hujan. Kita rasa hujan, pula tak hujan. Kadang kita rasa hujan tu sekejap, kemudian banjir. Di Pahang banyaklah, selalu banjir. Tapi banjir kita lain. Kita bukan banjir dengan air je. Kita banjir dengan balak, tuan-tuan perempuan. Balak, hanyutan balak tu sampai ke depan rumah. Baiknya kerajaan Pahang. Sebab dia hadiahkan balak kepada setiap isi rumah. Dia hadiahkan balak. Dia bukan hadiah brim, bukan hadiah lain. Dia hadiah balak. So kes ni serius kerana isu ni tentang kehidupan manusia. Dan masa depan anak-anak kita, cucu cicit kita. Maka kita perlu dalam masa terdekat ni menerokai satu sumber tenaga yang baru. Dan disebut-sebut dalam AYO Malaysia. Kita perlu solar, kita perlu tenaga angin, perlu tenaga yang baru. Dan untuk ini kita perlukan ahli politik yang jujur, beramanah, bervisi untuk membawa negara ini ke satu tahap yang lebih baik. Boleh atau tidak? Okey, jadi saya tamatkan ucapan saya pada malam ini. Kita semoga hujan ni dapat berhenti dalam masa terdekat. Kalau tidak, Kak Muhammad masih terpaksalah duduk bawah hujan. Sehingga beliau berucap. Sekian, terima kasih. Saya Taja, Nandri, Wanakam.